Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu kembali walaupun kita telah mengubah awalkan sikit hari pertemuan kita ini kerana besok ada masalah sikit, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh bersiaran juga sesudah seminggu. Sebelum ini kita tidak ke udara. Program saya dengan Dr. Kamil ni kerana kita berehatlah sekejap. Banyak sangat merehatkan mulut daripada bercakap, merehatkan telinga daripada mendengar, merehatkan mata daripada melihat. Ini kita sambung ini. Tajuk kita pada hari ini ialah tentang nama. Kita letak di situ anda nama apa. Ini tajuk ni penting kerana dalam masyarakat kita sekarang berbagai-bagai nama. Kata Ani Mansur, pada satu masa kalau berlaku gempa bumi, kemudian lepas gempa bumi itu pengkaji-pengkaji purba buat kajian. Dia buatlah kajiannya di kubur mana-mana. Kubur Banggul ke, kubur Maras ke, apa semua sekali. Kalau di Kelantan tu, dia akan dapati nama-nama yang pelik-pelik. Oh, dia kata pada tahun sekian-sekian, masa gempa bumi itu, orang Kelantan ni sebenarnya bukan orang Islam, tapi masih orang Hindu. Jadi nama tu, nama Sanskrit, nama yang campur-campur. Mungkin pengkaji lain kata, saya pun tak tahu orang ni bangsa apa, tak tahu. Sebab nama dia susah nak fikir. Jadi macam mana Dr. Kamil nak startkan merepek kita hari ini tentang nama orang-orang kita? Silakan. Ada orang tanya pula, ada apa pada nama? Ya. Nanti kita jawablah lepas tu. Jadi dalam tradisi Islam, nama ni bagi orang diibaratkan sebagai doa. Ya. Sebab itu katakanlah nama yang paling banyak sekali ialah nama Muhammad. Muhammad yang terpuji. Mahmud yang terpuji. Ahmad yang terpuji. Hamid yang terpuji. Jadi daripada sumber yang satu itu macam-macam. Tapi dia ada tingkatan. Katanya Mahmud tu terpuji, tetapi Muhammad dia lebih lagi terpuji. Dan nama Tuhan di bumi Muhammad, tapi nama di langit Ahmad. Itu dari segi nama Nabi. Nama Nabi. Jadi kalau di sini kita terus cadanglah kepada masyarakat kita kan. Nak letaklah nama Guntur ke Halilintar ke apa semua sekali, su apa sekali. Bolehkah kita cadang kepada masyarakat kita supaya jangan tinggal pak asas ni. Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud ni kita jangan tinggal ni. Kita kata ni lah kalau orang putih gak Christian name dia. Ataupun Abdullah, Abdul apa semua sekali itu. Jadi kita nak ajar masyarakat kita ni supaya lebih iltizam. Ya, kalau kita tengok dalam disiplin agama kita lah. Dia kata nama yang terbaik ialah nama Tuhan. Tapi dengan memberikan Abdul di depan. Jadi itu pun dah 99. Cuma buatlah beberapa nama yang kurang elok lah. Misalnya Abdul Mutakabbir. Tapi Abdul Jabbar ada. Abdul Mutakabbir tak boleh. Tapi kena faham juga makna. Sebab orang Arab sendiri pun ada yang dia nama Abdul Nabi misalnya. Rasul. Ada orang Arab sendiri. Tapi nama tu tak wajar sebab Nabi tak ada hamba. Tak ada Abdul tu. Tapi di kalangan Arab sendiri pun juga ada kejahilan dari segi meletakkan nama. Nama orang kampung lah tu. Orang di pedalaman apa semua asalnya. Okey lah. Kemudian nama-nama Abdul di tempat kita ni yang telah terkenal Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Tapi nama-nama yang katakanlah elok, cantik. Tapi orang kita tak biasa. Misalnya Abdul Azim. Katalah Abdul, macam-macam Abdul lagi. Nama Abdul Samir misalnya. Abdul Basir.
nama-nama Abdul Basit, Abdul Mukid, nama-nama yang elok. Misalnya anak Raja Brunei, Abdul Matin, Abdul Qawi. Jadi nama-nama tu nama yang bagus, hebat. Tapi orang kita dia tinggalkan, ambil nama-nama yang tidak ada sumber lah kita sebut. Ya. Jadi kalau macam ni, katalah kita jangan cakap tentang orang yang tak suka pada Islam. Itulah sekarang ni ada dong orang yang berani menzahirkan diri sebagai seorang yang menentang Islam, menentang orang Islam. Saya cakap pupuk Islam ni. Dah kita katanya lebay sangat apa, tapi kalau anak-anak cucu kalau tak iltizam dengan nama Islam, kalau orang Kristian, nama Kristian tu, Christian name, John, George, apa semua sekali tu. Jadi kalau orang Cina, dia ada Saint, dia Tan, macam mana. Kamu orang India pun ada lah. Manika, ada tetap. Tapi orang Melayu yang nama kacang rawah habis. Jadi boleh ke orang Melayu sedar masalah-masalah macam ni? Jadi macam kita dah buat banyak kali lah. Melayu ni kurang jati diri. Dan banyak dia buat benda dalam keadaan yang tidak faham. Tetapi secara membuta-tuli. Misalnya ada kecenderungan menamakan anak dengan campur nama ibu dan bapa. Jadi akhir tak tahu nama apa-apa. Jadi itulah saya kata penyelidik kata nama-nama tak tahu Islam tidak Hindu. Yang kata Hindu tidak, Islam tidak. Dia ambil bapa separuh, dia ambil ibu separuh, keluar nama tu. Lebih baik dia balik pada tradisi lama. Tradisi lama kita kuntum, melur, kenanga. Nama bunga-bunga bagus juga. Atau kalau lelaki ada nama Isnin, nama Rabu, nama Khamis, nama Syawal, nama pilih-pilih Ramli tu. Syawal, Muharram. Jadi ada juga dia punya sandaran. Masa lahir raya fitrah, fitri. Jadi ada orang kata sebab apa nama ni? Boleh ada sebab nuzul dia. Ada sebab kalau ada sebab urut dia. Kalau nama entah ni tak tahu apalah. Dan tak ada makna. Mana bila tak nak makna, tak ada doa. Betul. Saya dulu masa muda-muda dulu sebenarnya bid'ah nama ni. Tapi tak bolehlah takut kata tak bagus juga kepada majalah Dian ya. Mula-mula sekali yang menyebut soal nama-nama moden ni lah majalah Dian. Dari situlah tubik ya. Begini sebagainya. Kemudian pada waktu itu masih lagi ada prinsip berasaskan kepada bahasa Arab, kemudian dibentuk berasaskan kepada budaya Melayu sebagai masih lagi ada root yang Arab. Jadi tidak macam yang kata tadi campur nama pok dengan mok. Tapi sekarang ni katanya pendaftar negara, pejabat pendaftaran negara dia tanya makna. Itu pun kesan dah merepek pok ustaz dah duk merepek di kuliah-kuliah ustaz-ustaz merepek. Tapi kita naknya boleh ke pihak pendaftaran negara lebih ketat lagi? Cuba ulang sikit macam mana ya. Ini satu cerita betul lah, cerita benar. Di negeri Kelantan. Contoh. Seorang meletak anak nama Zaniah. Pasal dia ambil daripada Quran, Az-Zaniyatu waz-Zani. Fajlidu kullawah. Jadi dia ingat daripada Quran tu semua yang elok. Az-Zaniyah itu maknanya penzina. Jadi nak dijadikan cerita. Memang budak ni di sekolah menengah lagi memang dah berzina. Ceritanya. Maksudnya kali ramai-ramai aku duk panggil nama-nama tu ada satu dua orang yang makbul. Doa dia. Betul. Mungkin juga ada orang kita kekeliruan dengan mungkin kata zina, zainah, zina, perhiasan, zina terhayati dunia. Sebab itu kalau orang dulu kala bila dia dapat anak, dia pergi jumpa dengan lebay ke haji ke tok guru ke. Jadi tok guru tu letak nama sebab tok guru tu lebih tahu. Tak pakai begitu je. Nanti kita pick ni sikit lagi kan. Tapi sebelum itu saya ceritalah jenaka pagi-pagi ni kan. Bila dia baca dia boleh anak perempuan, dia baca ayat Fadhahu Baqarah.
Sedap tu dah. Jadi dia pergi tanya Tok Guru. Sedap kat Tok Guru. Nak anak nama Baqarah ni dalam Quran tu. Apa tu, dia tanya, nama ke apa? Dia kata, saya nama Abu Bakar. Molek lah. Tok Guru kata, anakmu nama Baqarah. Lepas tu nama mubah sikit. Baqarah binti Abu Bakar. Maknanya lembu betina, anak benda anak lembu jantan. Itu sebab macam tadi lah. Ambil daripada Quran dah, tapi pakai godam begitu, tak tanya Tok Guru. Kemudian dalam Quran tu pula, dia ada nama elok. Radiyah, Mardiyah, katakanlah. Radiyatan Mardiyah. Jadi radai, tapi dia ambil Masy'amah. Ataupun nama yang sebalik. Masy'amah. Ataupun, tadilah balik kepada pasal ambil daripada Quran. Tanpa jadi anak dia nama Masy'amah. Masy'amah. Astagfirullahaladzim. Hak ni hak berasaskan kepada bahasa Arab dan Quran. Bahasa Arab. Tapi kerana mazhab jahil lah. Ya. Jadi boleh kita balik tadi. Maknanya kena ada rujukan dalam masyarakat kita kan. Betul. Dulu orang pergi pada Tok Guru, kukuh Tok Lebah dan Tok Guru Kapun. Jadi tradisi balik kepada orang-orang agama yang sedarlah tentang nilai ni kan. Boleh ke kita balik sekarang supaya autoriti menamakan anak-anak dalam Islam ini supaya ada, sama ada balik pada orang agama, tuan guru, ustaz-ustaz yang muktabar, ataupun kerajaan kena institusi lah. Jabatan agama, JAKI kena institusi kan. Sekarang ni pun dah ada tapi tidak cukup komplit lah. Macam mana ni? Sekarang ni sebab dia dah sediakan borang. Jadi ibu bapa dah bertanggungjawab. Dalam Islam ni nama ni dia kata nama ni hak bapa. Bukan hak ibu, hak bapa. Kalau bapa nak letak nama tu, tanggungjawab ibu bapa dah meletakkan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, ketika orang kita buta huruf dulu, dia pergi bagi tahu ke kerani untuk pegawai atau bala polis. Jadi yang menjadi masalah pada masa tu ialah polis atau kerani untuk pegawai tu tak faham. Jadi dia pakai tulis begitu lah. Itu nama jadi macam-macam juga. Ada satu cerita betul juga. Dia nama ni orang Kelantan lah. Dia pergi balai polis, dia kata nak tak nama anak nama apa? Dia kata Awamat. Ben dah lah. Mana awan, ben mak. Mana awan, ben mak. Dah lah. Mana awan, ben mak tu maknanya dah bapak lah. Tapi yang polis tu tak faham. Dia tulis awan mak ben dah. Awan mak ben dah. Itu satu benda yang apalah. Dia dulu. Ya. Jadi dia zaman dulu, zaman dulu tu kerani itu daripada polis lah. Jadi sekarang ini lebih teratur. Jadi mungkinlah benda-benda tu tidak berlaku. Tetapi kalau kita cuba balik kepada tradisi kita dulu. Tengok nama kita sendiri lagi mana? Nama Dr. Kamil ni berasal pada apa? Dia kita adik-adik ada 4 orang. 4 orang lelaki. Ya. Yang tua sekali Muhammad. Tapi dia nak bezakan dia masuk Syukri. Yang kedua Ahmad, Fadil. Yang ketiga Mahmud, Zuhdi. Yang keempat Muhammad, Kamil. Jadi semuanya Muhammad 2, satu Ahmad, satu Mahmud. Kemudian Syukri itu, ayah kita dulu dia suka kepada Mufti Ahmad Mahir. Ahmad Mahir ada seorang anak nama Syukri. Nama Syukri. Fadil tu anak Datuk Perdana, anak Datuk apa dulu tu? Datuk Nik Mahmud tu. Adik-adik Nik Kamil tu. Nama Fadil, jadi dia tak nama Fadil. Datuk Mustafa Fadil. Zuhdi ni nama Mufti Selangor Syekhul Islam daripada petani. Kamil ni nama Datuk Perdana juga, anak dia nama ni Ahmad Kamil. Jadi saya nak cerita satu masa saya pergi ke Brunei.
bermalam sebilik dengan almarhum Haji Ahmad Sori. Jadi dia tahu saya, adik-beradik saya ni, dia boleh teka siapa ayah saya tu. Gitu deh. Kalau dia kata nama Zuhdi ni Syekhul Islam dari Patani, dia orang Indonesia asal Patani. Jadi sebagai seorang yang alim, dia boleh kaitkan dan dia boleh letak di mana tarah orang yang meletak nama. Berasal tradisi kan. Dia macam ni, ada kesilapan pok-pok ustaz kita juga. Ustaz-ustaz kita ni bila cakap agama, dia banyak bercakap tentang hukum. Halam, haram, wajib. Dia tidak bercakap tentang budaya dan tradisi Islam. Itu mungkin satu kekurangan lah. Tahulah, kita pun dah tua-tua dah sekarang ni. Mungkin kalau saya masih muda, saya ambil line ni lah. Sebab ramai ada orang cakap tentang hukum, tentang syurga neraka, tapi tentang tradisi dan budaya Islam itu tak ada. Nanti ujung-ujung nanti kita sebut tentang tentang apa semua sekali tu, nanti nak sebut lah. Jadi hak ni sambunglah dulu. Jadi nama-nama elok juga ialah selain nama Abdul tadi, Abdul Rahman, nama-nama Allah, nama Nabi Muhammad, kemudian Nabi-Nabi. Nabi-Nabi ni klasik, tapi dia bagus. Misalkan banyak juga orang letak nama Adam, letak nama Nuh, letak nama-nama Isa, Musa, Ibrahim. Cuma masyarakat kita bila sebut nama-nama ni, dia ingat orang tua. Saya ada anak seorang nama Ibrahim. Nenek dia nama Ibrahim. Jadi bila kita bawa budak umur 4 tahun pergi klinik, dia panggil Ibrahim. Orang pun tengok. Orang terkejut tengok budak. Dia ingat Ibrahim dia mesti dah tua. Jadi attitude masyarakat kita, bila nama-nama Nabi ni, kata Ismail dan sebagainya, dia ingat nama tua. Tapi nama tu sebenarnya, tetapi kena dipanggil dengan panggilan yang cukup. Misal kata orang Arab, dia panggil Ismail. Ya Ismail. Sedap. Ya Ibrahim. Cuma kalau boleh orang Kelantan, masalah dia kerak. Muhammad jadi Mak. Soleh jadi Leh. Yaakob jadi Kok. Ismail jadi Weh. Jadi akhirnya nama tu tak jadi doa juga. Dia jadi kacau bilau juga. Ni kita ni, kita lama dah bercakap tentang reformasi budaya atau transformasi lah ini pun. Biarlah saya sebut reformasi ke transformasi ke benda yang sama. Jadi kita dah banyak bercakap tentang bagaimana kita perlu memperbaharui nilai-nilai dalam masyarakat kita. Jadi yang ini pun kita kena cuba tekankanlah. Saya rasa cadangan balik kepada nama-nama klasik itu penting. Tadi kita katakan 4 nama asas. Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud itu kita letak sebagai nama Islamnya. Ataupun orang putih ke Christian name dia. Jangan ada nama, katalah nak kata Majdi, mesti ada. Atau Ibrahim, tadi tak apalah Ibrahim, Majdi dah. Kata Ahmad, Muhammad, jangan tinggal. Atau satu, kalau nak tinggal Ahmad, Muhammad ni, ambil nama klasik betul. Macam Adam. Katalah Adam Basdawi, Adam gapo-gapo. Jadi maknanya, ini dah jelas. Macam dulu, kata Ahmad Soekarno tu. Tapi walaupun dia masyhur dengan Soekarno, tapi dia tu Ahmad. Pergi luar negeri, Ahmad Soekarno. Jadi orang apa lah. Cuma untuk jangka panjang, kita juga kena menilai dengan bahasa yang betul lah. Ingat seorang kawan kita dulu. Sebab orang Melayu dia pakai sebut rawi. Jadi bila rawi itu periwayat, rawi itu bengong. Jadi bila tak nama rawi, pergi dengan Arab, ada tak antar rawi, awak bengong. Jadi satu lagi nama kata apa? Masyhur awi. Itu betul-betul terjadi di Mesir. Ini ada cerita lagi ni. Dia zaman dulu ada seorang raja tu zalim. Jadi dia tanya memandang menteri dia. Dia kata, hey, memandang menteri, apa raja-raja lain semua ada billah belakang tu. Tak, al-musta'in billah.
Al-mustaqim billah, al-ghafu billah. Dia kata aku pasal apa tak ada billah tu? Orang tak buh nama billah tu pasal dia zalim sangat. Lepas tu dia titah memandang menteri suruh billah. Nama dia. Memandang menteri dia kata, boleh tuanku. Tak. Jadi tengku ni, tuanku ni sekian-sekian tengku. A'udzubillah. Jadi ini yang kita katakan. Bijak menteri walaupun asas tu baik, a'udzubillah minasyaitonirrajim dah. Tetapi kita geletak tu maknanya rawi dengan rawi tadilah. Jadi itu yang jadi kita nak cadang macam mana? Mula-mula tu balik kepada orang yang berautoriti kan. Tapi sekarang ni ustaz-ustaz kita ada autoriti kau. Nak tekan masyarakat kita supaya bubuh nama yang betul-betul bagus. Takut dia pun bawa dengan ibu bapa juga. Yalah, ada setengah orang ibu bapa tu, dia sendiri cadar dulu. Dia cadar dulu. Lepas tu suruh cari Arab lah. Oh betul kan dengan bahasa Arab ni semua. Macam mana ni? Jadi sebab tu dia kena tahu usul asal. Sebab al-a yang kemudian tadi kita sebut pun, ramai itu gelaran nisbah pada nama tempat. Tontowi. Jadi kita duduk Malaysia, Tontowi kat mana? Kecuali pernah belajar di Tonto. Atau Damanhuri, pernah duduk di Damanhur, Mesir. Atau Kushairi. Maruh Datuk Dasuki ni. Jadi benda-benda ni juga kena difahami secara betul lah. Sebab ulama-ulama dulu itu dia kaitkan dengan sama ada tempat dia belajar, tempat dia lahir, tempat dia terkenal. Jadi tak letak nama Al-Kelantani ke Al-Melori ke okeylah. Tapi kalau dia letak nama Kushairi ni nama dia negeri Arab, Damanhuri, Tontowi dan sebagainya. Itu tradisi lama ni. Kalau kita baca sejarah tamadun Islam, dia al ni ada dua. Satu menunjukkan keluarga dan satu lagi menunjukkan tempat. Jadi bagi orang-orang yang asal keturunannya Arab, dia berbangga dengan Arab dia tu. Aslul Arab dia tu. Jadi tubiklah Asy-Syafi'i daripada Syafi'. Al-Ghafur lagi kan? Ada. Sedangkan bagi orang yang bukan Arab, dia al tu, dia balik kepada kampung dia. Mihnah, pok dia, Al-Ghazali. Al-Ghazali ni dia bukan Arab. Dia orang Farsi. Maka dia balik kepada, macam At-Tabari. Orang Tabaristan. Maknanya ini pun orang kita yang ustaz-ustaz kita kena faham juga lah. Jadi kalau siapa kita kata jangan rujuk kepada kampung, jangan rujuk kepada yang tak al tak betul. Kemudian satu al lagi kan. Nanti al tak betul, kena al tu betul-betul juga. Satu lagi orang-orang kita balik sekolah apa ni? Sekolah tahfiz ni. Jadi dia sebut-sebut tu Al-Hafiz lah nak. Al-Hafiz dia tu kami tahu sangat. Kalau Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz ni maknanya seorang ulama hadis. Kalau kita ni ulama Quran, hafal Quran apa dia panggil Al-Qurra. Al-Qari atau Al-Qurra macam mana-mana. Ini tradisi yang dibawa oleh setengah orang dengan secara yang tidak sedar. Ini yang masalahnya. Itu bagus tu. Tapi kita nak merepek hari ni kepada ni bahasa-bahasa yang mengarut ni kan. Yang tak tahu mari mana. Kemudian satu lagi pula, dia terikut-ikut dengan nama orang barat. Ambil daripada Melayu. Misalnya asal nama Ruqayyah. Bila dapat orang Melayu jadi Ruqyah. Bila dia balik luar negeri, letak nama Rocky. Dia satu pula. Nama juga dengan lagu lain pun. Jadi dia daripada Arab tu, dia twist jadi kepada Inggeris. Jadi Inggeris tu jauh lah. Daripada Ruqayyah, Rocky. Itu dia bahasa yang darijah lah, yang suka-suka gitu ya dah.
Tapi ni perangan Mapuhta di belakang. Misalnya dia mana? Mapuhta ni. Kata-kata Aisyah. Dia tak say Aisyah tu, bunyi Arab. Dia nak Aisyah. Hamidah. Dia tak say Hamidah tu, darat. Tak, dia nak Hamidah. Itu satu perangai. Yang tu dia mungkin dia terikut-ikut dengan ayat orang putih lah. Orang putih dia buat macam tu lah misalnya. Dalam kamu, dalam ensiklopedia dia buang Tuan Marbutah tu. Dia buang tu kerana dia susah nak sebut. Kemudian kan, orang putih ni pula, dia cuba kelirukan nama-nama Islam sebenar. Ibn Rushd. Jadi menilai. Kemudian Al-Ghazali tu betul sikit. Tapi ayat lain-lain dia kacau habis. Jadi kita duk ikut tu. Jadi saya rasa tradisi ni kita kena kekalkan lah dalam masyarakat. Terutama sekali orang Melayu ni sudah menjadi rujukan kepada masyarakat Islam di luar. Orang Pakistan, nama dia jelas dah. Islam dia tu. Jadi kita dengar, ini orang Pakistan ni. Dengar nama-nama macam ni. Ini orang Bangladesh. Kita tahu. Tapi kalau orang Malaysia, orang Indonesia, terutama sekali, Indonesia tu pun ada asas dia. Bahasa Sanskrit, bahasa tempatan dia. Tapi dia tambah juga. Tapi kita ni bahasa campur tak tahu mana-mana. Jadi macam mana nak buat ni? Sekarang ni banyak dah keluar buku-buku. Buku yang bukan saja menyinaraikan nama, tapi dia buat macam kamus atau macam ensiklopedia. Nama, asal-usul dia dan sebagainya. Ada dah orang tulis. Cuma orang kita banyak, dia tak baca lah. Dia agak-agak sajalah. Ya. Jadi kalau kita anjurkan juga supaya orang baca lah buku tu sebelum menentukan. Jangan ada rekod-rekod yang, kalau yang mereka tu ialah orang yang ada ilmu yang tinggi, ada pengetahuan bahasa Arab yang bagus, pengetahuan Islam yang baik, okey lah. Dia boleh mencipta lah. Tapi kalau ustaz pakcu-pakcu, ataupun tu kampus sendiri, pak ustaz confirm macam tu, itu yang menjadi masalah. Orang masih tanya lagi ustaz-ustaz ni, tapi mungkin ustaz kita pun tidak pandai menjaga keotoritian. Dia panggil preserve, menjaga supaya keotoritian dia itu boleh dikekalkan dengan secara yang bermakna. Maknanya ini dalam manajemen ni, dia kata bila kita ada satu pandangan yang tertentu dalam sesuatu, maka kita kena mempertahankan pandangan kita itu dalam bentuk yang begitu cemerlang. Maka akhirnya kecemerlangan pandangan kita itu, kita boleh jadikan budaya. Ini kata budaya korporat. Budaya korporat tu apa? Begini. Itu kecemerlangan yang dipertahankan dari masa ke semasa. Ustaz-ustaz kita macam tu juga. Macam katalah apa bidang sebenar yang ustaz ni kena kontrol. Bidang apa? Katakanlah, jangan sikit katanya orang tidak akan letak nama anak dia kecuali dia sudah jumpa dengan ustaz-ustaz yang ada autoriti. Ya? Seorang, dua ustaz yang ada autoriti, kerana orang ni sajalah yang boleh menentukan sama ada anak tu betul ataupun anak ni salah. Tapi bila keluar nama-nama, kadang-kadang anak saudara dia sendiri ke, cucu saudara dia sendiri ke, sepupu dia sendiri ke, maknanya dia tidak ada sensitiviti untuk mempertahankan tradisi yang sepatutnya dipertahankan oleh mereka itu. Dia sibuk duduk kelahi tentang balah ahli sunnah wal jamaah dengan wahabi dengan syiah. Nah, siapa dia bunuh orang, siapa dia sepatut. Ini yang menjadi masalah kita sekarang. Sehingga masalah-masalah budaya seperti ini tak cerita lagi tentang budaya-budaya yang lain. Tentang budaya ni banyak saya perhatikan.
Sebab itu kalau kita nak nak pergi lebih jauh lah. Bukan nama orang saja. Yeah. Dia setiap nama tu ada signifikan dia. Kata nama hari. Nama hari. Bila kita panggil hari Khamis, hari Jumaat, hari Khamis tu dia ada amalan-amalan. Macam kata puasa, atau sunat bercukur. Hari Jumaat baca ayat-ayat tertentu. Tapi bila kita tukar kepada Thursday, Friday, Saturday, dia dah hilang benda tu. Dah hilang. Macam juga bulan. Bila kita sebut Muharram, Rabiul Awal, Ramadan, dia ada dia punya signifikan dia. Rajab, Syaban. Tapi bila kita pergi kepada Mac, April adalah April Fool. Mei, Jun. Jadi ini juga satu budaya yang kita kena kembali semula juga. Maknanya bukan kita nak buat yang miladi tu. Tapi yang hijri ni kita kena masuk juga. Kemudian baru ada miladi. Kena masuk dua-dua. Ini satu lagi kerja besar lagi lah. Dulu masa kita kecil-kecil, bila kita masuk sekolah kita Arab. Nah, jadi hari ni dia kata 1 Safar tahun 1300 sekian bersamaan dengan 14 Januari tahun 1950. Begitu kan? Duduk tak lama Masihi ni naik dulu. Bila masa kita belajar di kampung dulu, kita sebut bulan hijrah dulu. Kemudian bila kita pergi Mahat, dia tulis papaitan tu kan. 3 Mac 1958 bersamaan dengan 4 Syawal 13 sekian. Ada? Lepas tu, Tuak Khobar, misalnya utusan Melayu lah, ada dua-dua tarikh tu. Sekarang ni, berita harian pun tak ada sinar pun, Datuk Hisham kita kuat memperjuangkan Quran dia tu. Tapi dalam Tuak Khobar dia, boleh hijri dia tak bubuh dah. Maknanya bukan dia tak suka pada Islam, tetapi budaya mempertahankan Islam walaupun dia benar-benar macam tu tidak boleh mengurangkan harga Tuak Khobar tu. Tetapi dia kata malah tak ada apa semua sekali. Hari ni pula ada orang cadang bila utusan Melayu masuk keluar balik 1, 2, 3, 4, 5 cadangan. Lepas tu dia kata kena masukkan jawi. Masukkan jawi 4 muka surat ke semua sekali. Cadang boleh lah, tapi pengorbanan syarikat tu sendiri nak cari typist jawi apa semua sekali. Jadi ini lagi satu topik yang sangat besar dalam masyarakat kita, tapi malangnya ni macam ceramah kita ni pun. Tengok dia punya rating. Kalau kita cakap tentang ni, rating dia rendah. Ada? Nak suruh rating tinggi, kita kata sekarang ni debat antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Ni tengoklah. Dr. Basri pun suka, dia kata hari ni rating kita tinggi. Jadi tinggi dia pasal kelahi tu lah. Tapi bila kita bercakap tentang sesuatu secara yang positif, kita mendidik masyarakat sebagainya, orang tak berapa nak dengar. Nah, jadi macam tu, macam yang Dr. Kamil bangkitkan soal hari bulan Islam sebagainya. Kita sendiri pun sekarang ni, pokok ustaz ni, saya sendiri kadang-kadang lupa tahun lah, terlupa bulan, terlupa hari bulan sebab tak ada tempat nak rujuk. Dulu kalau kita terlupa, ambil sohabat tu tengok ni kan. Hari ni sekian 2 Zulhijjah macam tu. Jadi rujukan tu sudah hilang dari semasa ke semasa. Akhir sekali, ini orang tengok benda ni kecil. Masalah identiti ni kan. Benda kecil. Ingat mula-mula Akademi Islam ditubuhkan. Saya tak datang sini lah. Pokku kata kita kena ada typist Arab. Pasal kita Arab ni. Orang kata tak ada typist Arab. Susah. Tak ada orang nak belajar. Dia kata, bukan kata bodoh, stupid lah. Tapi sedap saya nak kata lah. Maknanya dia kata, ustaz ni stupid lah. Tak tahu nak atasi benda tu. Dia kata bagi alam khas.
Taipei yang tahu Taipei harap tu bagi Alam Ukhuwah dapat daripada Nuriah tu. RM50 Jadi bila sebulan. RM50 sebulan tambahan. Masa tu. Bila masa Nuriah awak. tak ada sabit sambung. Nuriah pencet, masa saya tidak jadi pengarah dah. Tapi tradisi mewujudkan seorang taipis yang tahu Thai Arab ni, di pejabat mufti pun saya rasa mungkin tak berapa ada tradisi ini. Hanya berapa sen sangat. Jadi kita bercakap cadangan tu, cadangan ni, cadangan ni. Jadi itu saya rasa berasa lemas dengan masyarakat kita ni. Padahal dari segi kesan besar. Misalkan ni, saya ada kira dah. Umur kita ni, kita selalu sebut, kata saya umur 70. Tapi sebenarnya kalau kita pergi kepada tahun Hijri, sebenarnya umur saya sudah 73. Okey. Maknanya dalam masa 60 tahun, dia sudah lanjak, sudah senggang 3 tahun. Lewat. Sebab tahun Hijrah itu, dia lebih pendek, maka umur kita sudah 73. Patut kita lagi bangga lah. Tapi kalau kita rasa lebih muda lah sebab 70. Sebab kita kira dengan tahun Masihi. Padahal kalau campur dengan tahun Hijri macam Nabi tu, dah 73. Itulah kita tu. Itu satu lagi. Jadi dari segi itu, jadi macamlah katalah contoh oleh Jawi. Tulisan Jawi kan. Ini sampai Mazli dikritik oleh Kek Siang. Kerana banyaknya cakap Jawi apa semua sekali, akhir dia tersingkir daripada kabinet. Itu sajalah sebabnya saya dengar lah dari segi politik lah. Itu satu perjuangan yang terbengkalai. Padahal menteri ni dia muda, dia tak tahu berpolitik apa. Cara dia cakap pun dia tak ngerti. Tapi bila jadi mangsa, tapi kita ni lepas tu Menteri Agama pada waktu itu mengisytiharkan hari Jumaat sebagai hari Jawi. Saya tanya Jaki, apa pengisiannya? Pakai tag ni dalam Jawi apa semua sekali. Kemudian menteri yang sekarang ni pun menyambung perisytiharan hari Jumaat, hari Jawi. Saya tanya Jaki, apa artinya ini? Adakah ini dasar baru atau dasar sedia ada? Maka Jaki jawab, ini adalah dasar sedia ada. Cuma ada sedikit penambahan. Maknanya bila hari Jumaat tu, hari macam tu juga. Cuma segala pos menteri itu akan dibuat masa Jawi. Jadi kalau menteri kata, semua orang menulis, katalah pok-pok yang rasa Islamik. Semua orang menulis dalam WhatsApp group ke, dalam Facebook ke, pada hari Jumaat tu, semua guna Jawi. Maknanya tentulah pergerakan tu ada sikit. Kerana masyarakat kita ni dia macam tu lah. Kalau ada reward lagi, baru bagus. Itu kalau kita nak perluaskan perbincangan yang disebut oleh Dr. Kamil tadilah. Tapi itu cara kita nak promosi barang. Misal dulu hari Khamis pakai batik. Semua orang buat baju batik. Maknanya kain batik di pasaran akan laku. Tukar jahit akan laku. Jadi benda tu ada dia punya kesan. Ekonomi, kesan, budaya, macam-macam lagi. Tapi masa tu, masa Hindun, isteri Pok Leh. Puan Sri Hindun tu. Kemudian ada orang lain. Sekarang ni tidak ada perjuangan. Tidak ada orang memperjuangkan. Ya tak? Dari bisnes, kata hari Jumaat. Hari Jumaat itu hari pakai sup Melayu. Maka orang pakai Melayu, pakai songket. Tapi kemudiannya dari segi bisnes pula, songkok pula. Dari segi bisnes pula, songkok tu pula, ini cerita boleh. Saya rasa patutlah juga kawan-kawan kita yang sudah berpangkat tinggi, kalau nak mengekalkan songkok, kita pakai songkok Melayu lah. Payahlah kita bawa songkok yang pelik-pelik tu. Kadang-kadang ini juga orang panggil kekeliruan dalam menentukan identiti kita. Tidak ada aibnya pakai songkok Melayu. Tetapi kadang-kadang kita dulu, kerana tak asyik kata, takut orang kata kita ni orang UMNO. Kalau pakai songkok hitam, jadi orang UMNO. Carilah pakai songkok Melayu, songkok Pakistan.
Pakai kasut Melayu, kepiah putih. Itu tak sesuai dengan identiti kita. Jadi macam sekarang ni, bukan kita nak pakai songkok. Pakailah songkok Melayu hitam tu. Dia tidak akan menjatuhkan kedudukan kita sebagai Islamic figure sebagainya. Dia lebih mencorakkan kebaikan bahawa kita ni lebih fleksibel dan sebagainya. Walaupun kita ni jawatan kita apa sekalipun. Itu yang saya rasa dari segi kita ni sesat dalam menentukan identiti sebenar bangsa kita, dari agama kita dan sebagainya. Jadi jelas PN ni kena puji sikit. Menteri Zulkifli ni, Menteri apa, Datuk Zul ni. Dia jadi apa tu, jadi mufti ke, jadi menteri ke, itu pakaian standard dia. Saya pernah tanya Osman Muhammadi, macam mana Ustaz ni? Allah, pergi ke mana-mana pun, jubah, lebay dia jubah ni apa semua sekali ni. Semua sekali. Dia jawab dia simple, dia kata, saya ni, dia kata sebenarnya pakai jubah ni. Itu simple jawapan dia. Untuk menyenangkan saya bergerak. Jadi saya hanya satu uniform saja. Tak payah nak salin tu, tak payah nak salin ni. Sampai di airport dan ke mana-mana. Inilah pakaian saya. Maka itu satu benda yang betul. Menggambarkan identiti Osman Al-Muhammadi macam ni pakaian dia dah. Orang-orang yang istiqamah dengan gaya dia. Itu pun kita nak pujilah. Kalau kita tidak nak puji, kita katalah. Jadi itu, jadi maknanya walaupun pada pagi ni kita bercakap tentang nama, tetapi hakikatnya tentang bagaimana kita mempertahankan identiti kita, kemelayuan kita, keislaman kita, supaya identiti itu tidak terhakis oleh arus pemodenan. Misalnya, orang kita sampai bercakap, sampai dia kata kafir ataupun syirik kalau kita makan menggunakan gerpu. Atau makan menggunakan chopstick. Saya tanya Prof. Mak Ibrahim, dia tak pernah guna chopstick. Makan di mana-mana pun, habis-habis dia ambil gerpu, ambil semua sekali. Orang lain, semua meja tu makan yang apa tu. Kadang-kadang kalau makan kita rasa lebih sihat lah. Kata Prof, macam mana tak guna chopstick ni? Dia kata, saya takut satu masa saya rasa lebih seronok daripada menggunakan cara-cara makan yang lain. Tak kebijaksanaan orang. Saya ini orang mempertahankan identiti, kepribadian. Satu masa, cerita sikit bagi tak apalah. Satu masa, masa tu dengan apa tu, hiking. Bawa kami semua, dia, saya, apa tu, almarhum berlaku dengan saya hidup. Jadi lepas meeting itu letih. Sebab meeting tentang nak bentuk buku lah apa sekali. Letih. Dia kata, mari kita berjalan-jalan sikit. Nak pergi ke mana, Prof? Kita lalu kot situ, kot lalapan, lalu kot tepi apa tu, kolam tu, cari apa semua sekali. Masa tu dia Berjaya Resort di Langkawi. Saya kata mulut celupar, Prof, lalu kot tu orang duk pakai spendo, duk mandi apa semua sekali. Macam mana kita nak lalu kot tu, kita pun potong lebay ni. Dia kata, kita tak usah tengok lah, tengoklah ke lain. Itu kebijaksanaan seorang yang dia mempertahankan identiti dia itu. Tidak hancur, tetapi dia identitinya itu tidak menghalang daripada bergerak dalam masyarakat. Ada? Tapi kita ni nak mempertahankan misalnya identiti lebay gitu tu. Kadang-kadang kita dah keliru dah. Pakai sokok hitam. Takut orang kata kita tak lebay. Dah. Jadi Melayu, songkok Melayu itu songkok hitam. Bukan songkok Pakistan, bukan songkok hitam yang lain dan sebagainya. Tapi kemelayuan itu di situ. Jadi balik kita pakai songkok hitam, jangan rasa orang kata kita ni Melayu tanpa Islam dan sebagainya. Tapi lebih meletakkan kita pada kedudukan yang dihargai oleh orang lain yang tidak macam kita tu. Macam mana ulasan Dr. Kamil? Dia satu lagi orang Melayu ni negatif dia.
Dalam bidalan kita pun ada. Hangat-hangat tahi ayam. Kita tengok banyak lah kita punya program lah. Kadang-kadang nak boycott ni barang Yahudi lah. BMF beli barang orang Islam dululah. Dia sekejap ya, seminggu, 2 minggu. Lepas tu dia hilang. Macam tak juga pakai baju batik lah, pakai baju Melayu tadi lah. Dia sekejap. Jadi betul lah orang Melayu kata hangat-hangat tahi ayam. Dan dia berkait pula dengan jati diri yang lemah tak dia. Jadi banyak yang kita buat, kerajaan pun dia buat sekejap je. Lepas tu dia hilang. Kita ambil satu contoh yang lebih besar. Kata bahasa kebangsaan. Dulu ada minggu bahasa kebangsaan. Ada bulan bahasa kebangsaan. Datuk Muk pun jadi hero. Ceramah bahasa kebangsaan. Debat bahasa kebangsaan. Pantun. Lepas tu dia lama-lama dia hilang. Bila tak ada Syed Nasir, hilang. Jadi akhir lepas 10 tahun, merosot pula. Sekarang ni pun merosot lagi. Jadi semua program kita orang Melayu ni, kalau tidak ditunda dengan program yang betul-betul kuat oleh kerajaan, dia akan jadi hangat-hangat tahi ayam. Jadi bila hangat-hangat tahi ayam tu, benda tetap jadi berterusan. Tidak kekal. Itu perangai orang kita lah. Macam tadi juga. Macam pakaian juga. Bila dia masuk tabligh India, dia pakai India. Dia pergi negara Arab, pakai jubah Arab. Dia kena orang putih, pakai necktie orang putih. Dia pergi ke Jepun, Korea, mungkin dia balik ke Jepun, Korea. Jadi Melayu tu sendiri orang kata memberi gambaran bangsa yang layu sebenarnya. Okey. Saya bagi cerita. Boleh kan? Saya nak cerita ni, nak suruh Profesor Emeritus Datuk Seri Mashkuri dengar. Kemudian dia masa tu Timbalan Naik Chancellor UN. Dan Naik Chancellor pada waktu itu, Profesor apa? Ingat ke? Anwar Zaini, Profesor Anwar Zaini. Jadi hari itu kami nak pergi jumpa Datuk Ni Aziz di Kelantan lah, pasal nak bincang tentang Universiti Melaya ni apa semua sekali. Yang rumbung yang kedua tu doktor kami yang masuk lah, kita ada gambar di pejabat tu. Okey, dia pergi dulu. Bila dia pergi dulu, malam tu dia tidur di Lampuri itulah. Pok-pok ni pok-pok Tok Lebay. Dia boleh tidur situ, tak payah duduk hotel kelas 1 walaupun dia naik Chancellor, Timbalan naik Chancellor. Ini masa yang paling seronok di Universiti Melaya. Ialah masa kepimpinan mereka ini. Anwar Zaini, Prof Mashkuri dan sebagainya. Jadi saya pergi pagi. Saya tidur di kampus Igih, tidur di Lampuri Mohammed, begitulah. Saya pakai sampai pagi tu. Tengok Anwar Zaini pakai kepiah putih. Prof Mashkuri pun pakai kepiah putih juga. Saya kata, apa ni? Apa ni sudah bertukar semalam pakai kepiah putih. Nak ke mana ni pakai kepiah putih? Ismail Jemaat ke? Mashkuri jawab, ini kita walaupun awak naik Chancellor, saya dekan saja pengarah. Tapi kita tak ada gap lah. Kita ni sebab satu grup inner circle pada waktu itu. Dia kata, kita nak pergi jumpa Menteri Besar Ni Aziz kan, Menteri Besar PAH apa semua sekali. Kita ni kena apa? Allahu Akbar. Saya kata tak ada gigi hari ni. Cabut piah dia. Kata saya tak sikit. Jadi Ni Aziz pada waktu tu dia marah. Orang tak pakai piah. Pergi jumpa dia dah. Tapi kita mempunyai satu kelemahan yang apa semua sekali. Saya cerita lagi, tak apalah pada Dr. Kamil untuk ingatkan. Muda-muda dulu, mula-mula balik Mesir. Saya ni duduk dalam Dewan Ulama PAS ya. Tahu dah, semua orang tahu lah. Jadi Dewan Ulama PAS, bila nak meeting Dewan Ulama PAS Kelantan tu, saya dengan Halim Makdiah dia ambil tutup guru ni. Bawa seorang lagi Ustaz Kuk. Dia Ustaz Kuk dengar tak apa. Sampai di pintu pondok tu, Ustaz Kuk ni, sisok cari ke Ustaz Kuk? Cari piah. Apa? Ni lah nak masuk kawasan pondok Tok Guru ni. Astagfirullahalazim. Saya tak pakai piah. Tak apa kita ni orang pakai piah. Saya kata kat dia. Saya kira, Tok Guru Haji Aziz, Tok Haji Mustafa. Tegur saya dulu pada Ustaz Kuk. Walaupun saya tak pakai piah masuk pondok ni. Maknanya orang lain tidak mempunyai halangan untuk melihat kita sebagai orang yang seada-adanya asalkan dari segi hukum. Halal haram tu tetap dipertahankan.
masalah khilaf makruh tak makruh tu zaman ayah kita dulu, ingat ke? Satu-satunya tuan guru yang menyimpan rambut. Bila orang bojeng makcik su kan. Jadi orang tanya, pasal apa Tok Guru orang menyanyi apa semua, Tok Guru apa bojeng ada simpan rambut. Tapi dia ada alasan sendiri. Dia kata Nabi pun simpan rambut. Jadi benar-benar khilaf-khilaf macam ni, kita pakai macam ni. Tak tongkok, tak berkepiah. Adakah Islamik, tidak Islamik? Kita tengok macam-macam lah. Jadi kalau butik pada benda-benda lain. Jadi benda-benda yang rutin macam ni, sangat diperhatikan oleh orang kita sehingga menjejaskan soal identiti kita yang sebenar. Tapi sebab sebaliknya, benda-benda yang besar, saya perhatilah. Ke Islam ke, institusi Islam ke, benda-benda yang besar, dia tak ambil kisah pula. Saya banyak bertemu dengan keadaan masa yang tak diikuti. Kita kata baca wal asri, usrah ke, mesyuarat ke. Tapi lambat start setengah jam, lambat start 1 jam. Saya tengok sebut tadi, tempat ulama saya pergi satu kali tu, dia janji pukul 9, saya pun pergi pukul 9. Dia ulama parti tertentu dah ni. Tapi pukul 11 tu tak boleh start lagi. Saya pergi sekali tu, tak pergi dah. Kecewa. Sebab kita nak kata kita nak berjuang untuk Islam. Tapi kita masa pun kita tak nak guna. Dan pengalaman saya dengan usrah-usrah ke Islam macam itulah. Cara yang tepat. Jadi orang macam Pak Ku Aziz tu, yang dia tidak bawa slogan Islam. Tapi saya tengok dia kalau masyarakat pukul 2, betul-betul pukul 2, boinah kasut dia masuk. Tuk. Pukul 5, dia pun ketuk dia punya tokak. Ketuk dia tu, habis masyarakat. Dan kalau dia nak sambung, dia minta izin. 20 minit ke, setengah jam ke. Tapi yang pokok ustaz ni, yang pokok Tok Guru ni, start mesyuarat lewat 1 jam, lewat setengah jam. Buah dulu. Dan lepas mesyuarat tu pun, leleha tu, buah juga. Tak tepat dengan masa. Jadi, siapa lebih Islamik berbanding dengan tadi. Dia duduk sibuk dengan kopiah, songkok dan sebagainya. Tapi kita mengabaikan ketepatan waktu dengan mereka yang tepat dari segi menggunakan waktu, tapi mereka agak tak ambil kisah benda-benda yang remeh-remeh. Okey. Kita balik kepada Malik bin Nabi. Macam mana? Malik bin Nabi kata? Orang-orang Islam. Saya heran orang-orang Islam sekarang ini, iaitu meremeh-remehkan yang penting, mementingkan yang remeh. Soalan kita, dalam masalah ayat, satu potong ayat kecil, surah Wal Asri, siapa lebih Islamik antara Engkau Aziz dengan pokok kita yang dikata nampak yang lahirnya ialah seorang ulama besar. Tapi dari segi menjaga masa, sedang Islam tu Wal Asri, wawul qasam dah. Wal Asri, as-sa'ah, macam-macam lagi. Maknanya dalam Islam ni sangat penting masanya. Saintis-saintis barat boleh naik ke bulan. Dia kerana soal masa. Sekarang ni saya duk baca tentang sikit lah. Pasal nak sudahkan buku saya tentang bertandang ke bumi Fir'aun. Saya duk baca tentang piramid, tentang Fir'aun, tentang seorang saintis daripada barat, daripada Itali, daripada England. Dia kata sampai sekarang ini keajaiban piramid Ahram ini ialah kerana dia punya sains tu. Dia kata dia punya bentuk, dia kata satu piramid dia Khufu yang terbesar tu, tapak dia 30 ekar tanah. Dan dia kata dari segi geometri dia apa semua sekali. Jadi ceritanya keagungan sesuatu itu bila kita sebut tentang masa dan hala, arah dan sebagainya. Itu yang apa semua sekali menggunakan sains. Menggunakan satu benda yang saintifik. Dengan pihak lagi ni. Baru ni jumpa dengan pakar apa kita lah. Pakar astronomi kita, Akademi Islam nama apa tu? Profesor Zamri. Kata,
Bola duk tengok anak bulannya. Pasal Profesor Zamri ni hebat, boleh bagi tahu dah hari ni nampak lindu sikit, nampak semua sekali. Apa tak pakai hisap tu? Tapi dia bertahan lah. Dia kata kita hisap membantu untuk ruqyah. Tapi ceritanya, inilah orang kita yang sangat mementingkan soal titik bengek, tapi yang dikatakan tadi kan, yang betul-betul prinsip itu kelemahan kita. Kemudian masalah trendy tadi, saya kata itulah kelemahan sebenar orang Melayu di Malaysia ni. Sebab tu orang lain, dia bom. Ini politik sikit kan. Dia buat test market. Dia tengok reaksi. Apa reaksi orang Melayu ni kalau kita sentuh dia punya, dia bam sikit. Apa tak habis. Ni katalah tadi yang Dr. kami sebut masalah beli Islam dulu ya. Bukan main bising. Bising. Jadi semua orang tahu. Orang Islam tahu, orang bukan Islam tahu. Tapi dari segi perancangan sebenar tak ada. Reaksi saja. Reaksi. React. Kenapa tidak di follow up oleh satu perancangan betul? Cakap. Ni kalau MDN tidak buat kenyataan. Apalah pengurusi dia MDN senyap tak buat kenyataan apa. Ni tentang perbelahan antara parti politik apa semua sekali. Jadi sepatutnya kita ni, orang perjuangan yang Melayu Islam ni, sepatutnya orang yang strategik, yang menentukan strategi perjuangan sekian-sekian. Tak bisi-bisi. Beli, sambil-sambil dia cakap tentang beli Muslim dulu tu, dia beli rokok kedai lain, dia apa semua sekali. Tak nak cerita benda tu. Lepas tu, orang lain sedar tentang reaksi kita tu, berasas pada itulah budaya react tu, mereka itu menentukan perancangan mereka itu. Baik ekonomi, baik politik, baik apa semua sekali kan. Saya dalam satu meeting dengan pok-pok korporat ni, dia kata, bila timbul dalam mesyuarat tu, dia kata, sekarang ni keputusan kerajaan mewajibkan bayaran cukai ekstra apabila berlaku penjualan spekulasi lah. Sebenarnya ini keputusan baru ni, kabinet ni baru ni tidak menguntungkan kita. Kita lah. Mereka kita lah dah. Sebab mereka itulah yang orang pemaju rumah, yang bankers, yang apa semua sekali. Dia bincang sikit ya. Kemudian yang tinggi sikit, dia kata, okay lah. Don't worry. Dia kata, next week, aku akan pergi jumpa Perdana Menteri. Tak ada lah masuk Sohoba menentang macam kita ni kan. Menentang tu. Geger Sohoba apa semua. No. I'm going to see the Prime Minister next week. Okay. Saya pun tunggu. Mesyuarat bulan yang akan datang. Dia kata, okay. Keputusan tu akan diubah. Pasal dia dah jumpa Prime Minister last week. Ini cara orang lain buat kerja tak? Tidaklah bising macam kita. Sebenarnya, kuasa beli yang ada pada umat Islam ni cukup besar. Sehingga sekarang ni pun. Tapi kalau awak laksanakan betul-betul, maka senang saja mengembalikan kekuatan ekonomi kita. Tetapi sebab kita tak buat. Cakap saja. Jadi oleh kerana itu, saya rasa ini pun kita sampai ke mana-mana. Kan? Jadi benda-benda macam ni, kita... macam mana nak tutup ni, Dr. Kamil ni? Macam ni. Ya Rahmat, maksud itu tadilah. Mula daripada nama. Tapi saya nak tadi cerita pentingnya ketepatan masa. Ada cerita menarik di Mesir. Bila berlaku revolusi Mesir, maka telah diputuskan Anwar Sadat akan isytihar di radio pada pukul sekian-sekian. Tapi dia balik daripada kampung, dia mari-mari tu, dia pergi tengok wayang tu. Dia isteri dia. Tak Perdana Presiden? Anwar Sadat. Masa tu dia jadi anggota Ahrar. Anggota revolusi. Patut dia isytihar revolusi di radio. Tapi sekarang dia masuk sampai tu dia pergi tengok wayang dulu dengan isteri dia. Masa tu berlakulah revolusi. Jadi dia tak pergi ke radio tu sebab saya nak cerita tadi. Kerana dia lewat pergi tu, kerana dia tengok wayang hanya beberapa jam saja, dia bakal rosak habis program revolusi yang patut diisytihar di radio tu
Orang lain lah isytiharnya, tidak dia. Oh. Saya nak gambarkan macam kita sekarang lah. Saya kata saya besar, dia usrah dan sebagainya. Lewat 5 minit, lewat 10 minit, kalau perang, ada boleh kalah, ada boleh menentukan kekalahan dan kemenangan peperangan. Dengan kerana 10 minit atau 15 minit. Tapi kita membazirkan masa kita dengan kerja-kerja kosong. Itu. Dan sebab itulah salah satu daripada kelemahan orang Islam. Sampai kita ada istilah jam Melayu. Di jam Melayu ni menggambarkan tak ada masa yang tetap. Orang kata nak pergi berarak bila lepas Zuhur. Jadi bila masa asar tu lepas Zuhur lah. Mungkin pukul 2, mungkin pukul 3. Jadi bila kita terkena, minggu depan kita kata tak apalah aku pergi lewat, sebab orang lain semua lewat. Kita lain, orang lain pun lewat. Jadi akhir jadi budaya kita. Contoh lah. Betul. Okey, itu kebiasaan jadi budaya. Okey, jadi sekarang ni kita bermula dengan nama, kemudian kita pergilah macam-macam. Itu biasalah. Kita katakan perbualan santai. Jadi mungkin orang ni ikut bahagian ni dan insya-Allah kita akan continue petang Jumaat. Sebab hari raya kita hari Jumaat. Maka hari Jumaat lepas raya tu kita continue lah. Hari Jumaat tu kita tak boleh buat apa. Macam ni orang pun nak 9 lembu apa semua sekali. InsyaAllah kita akan continue dan insyaAllah kita jumpa lagi pada 2 minggu yang akan datang. Hari Jumaat sesudah hari Jumaat hari raya. Akhirnya saya ucap terima kasih kepada Dr. Kamil dan Dr. Basri sebagai penerbit kita. Akhir kata wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.